Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Emna Nisa binti Nazrin yang berumur 20 tahun adalah seorang pelajar dari Kolej Matrikulasi Kelantan. Saya ialah anak bongsu dari 2 orang adik-beradik yang mana saya mempunyai seorang abang sebagai anak sulung. Saya ingin menjadi seorang pensyarah bahasa Inggeris di kemudian hari kerana saya telah diinspirasikan oleh atuk saya. Beliau merupakan seorang yang bekerja keras dan sangat berdisiplin sepanjang beliau menjadi seorang guru. Yang membuatkan saya lebih kagum ialah beliau telah menerapkan penggunaan bahasa Inggeris kepada anak-anak beliau dan kini mereka merupakan graduan dari luar negara. Oleh itu, saya ingin menjadi seorang pensyarah bahasa Inggeris kerana saya telah terinspirasi oleh atuk saya. Sebelum saya menjejaki kaki ke dalam alam matrikulasi, saya merupakan bekas pelajar dari SMK Ismail Petra. Saya telah menyandang jawatan sebagai pustakawan dan pembimbing rakan sebaya selama 5 tahun saya berada di sana. Saya telah memegang jawatan sebagai seorang bendahari dalam kelas, organisasi pembimbing rakan sebaya dan kelab kaunseling. Malah saya juga telah memegang jawatan sebagai seorang setiausaha ketika saya menyertai kelab badminton. Seterusnya, saya telah menyertai pertandingan catur dan memenangi tempat ketiga di peringkat sekolah dan ini telah melayakkan saya untuk bertanding di peringkat daerah. Sejurus tamatnya zaman persekolahan saya terus memohon untuk mengambil tahsil di UiTM akan tetapi tidak berjaya. Hal ini telah menyebabkan saya untuk mengambil jalan yang kedua iaitu menyambung pengajian di Kolej Matrikulasi Kelantan. Saya kini merupakan seorang pelajar jurusan Sains Modul 1 program sistem 4 semester. Ketika saya berada dalam semester pertama dan kedua, saya telah menyertai English Language Club. Saya menjadi seorang setiausaha dalam program International Coastal Cleanup Day dan saya pernah mengurus pertandingan debat ketika pelibatan saya dalam kelab tersebut. Ketika saya memasuki alam semester 3 dan 4, saya telah memasuki program Peer Assisted Learning atau lebih dikenali sebagai PAL dalam subjek fizik. Kemudian saya juga menyertai kelab pembimbing akademik iaitu organisasi yang dibentuk oleh kaunselor. Malah saya telah menjadi seorang penolong setiausaha dalam final project WK. Selepas tamatnya alam matrikulasi saya berhajat untuk menyambung pengajian dalam bidang pendidikan untuk menjadi seorang pensyarah bahasa Inggeris di Universiti Putra Malaysia kerana saya tidak akan mengalami masalah kenderaan dan tempat tinggal jika saya pergi ke sana. Sebagai penutup wacana, jika tidak dipecahkan ruyang manakan dapat sagunya, tiada jalan mudah untuk berjaya melainkan berusaha dengan lebih gigih lagi. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Saya berjanji pada diri sendiri untuk membalas budi dan berbakti kepada ibu bapa saya. Saya juga berharap agar saya dapat berjasa kepada masyarakat dan negara. Sekian. Saya Auni Siti Khadijah binti Ahmad Faizal yang berusia 19 tahun. Saya berasal dari negeri Cik Siti Wang Kembang iaitu Kota Baru, Kelantan. Saya merupakan anak keempat dalam keluarga saya. Saya mempunyai 6 adik-beradik yang mana saya mempunyai seorang kakak dan 2 orang abang dan 2 orang adik perempuan. Membesar sebagai anak dan adik kepada seorang doktor dan doktor gigi telah memberikan impak yang sangat besar dalam hidup saya. Melihat mereka berdua yang bekerja ke tempat kerja pada hari Minggu telah memberikan saya satu kesedaran iaitu sentiasa amanah dan menepati masa dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Perkara ini telah saya fahami sejak kecil lagi. Dalam kesibukan mereka menjalankan tugas, mereka tidak pernah mengeluh atau merungut sekalipun walaupun sebesar zarah. Namun dalam kesibukan harian mereka dalam melakukan pekerjaan, mereka tetap akan memastikan ada waktu untuk diluangkan bersama keluarga. Dari situlah saya dapat mendengar mereka menceritakan pengalaman bertugas mereka dengan gembira. Segala kata-kata mereka telah saya sematkan dalam minda saya. Hal ini menimbulkan rasa minat saya untuk menyambung pengajian dalam bidang perubatan dan seterusnya menjadi seorang doktor gigi. Di samping itu, semasa zaman persekolahan, saya aktif dalam melibatkan diri dengan aktiviti co-curriculum iaitu Lontar Cakra. Setelah CJ Pelajaran Malaysia tamat, saya telah membuat keputusan untuk memohon dan menyambung pengajian dalam jurusan sains dalam program matrikulasi yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM. Dengan berbekalkan keputusan SPM yang diperoleh, telah melayakkan diri saya untuk melanjutkan pengajian di matrikulasi.
Ini telah membuatkan keinginan saya untuk merealisasikan impian dan cita-cita saya semakin meninggi apabila melihat begitu ramai persaingan di sini. Namun, saya yakin jika saya belajar bersungguh-sungguh, sudah tentu keputusan tidak akan mengecewakan saya pada kemudian hari. Saya berharap agar dapat mempelajari tentang perkara yang berkaitan tentang ilmu perubatan untuk menjadi insan yang dapat berbakti kepada masyarakat lain. Pada penghujung Disember tahun 2019, dunia telah digemparkan dengan berita tentang kemunculan wabak COVID-19 yang diuar-uarkan berpunca daripada sebuah pasar eksotik di Wuhan, China. Namun begitu, wabak ini mulai dikesan di negara kita bermula pada Mac tahun 2020 apabila seorang pelancong dari China memasuki negara kita. Kejadian tersebut telah menimbulkan kerisauan dalam kalangan rakyat Malaysia. Wabak ini telah merebak hingga menyebabkan berlakunya kemerosotan yang besar terhadap ekonomi negara. Salah satu daripada punca ekonomi negara yang turut terjejas adalah sektor pelancongan. Sektor pelancongan menerima impak yang amat besar akibat COVID-19. Menurut laporan daripada Sinar Harian, dianggarkan lebih 90 buah hotel di negara ini terpaksa gulung tikar akibat pelaksanaan beberapa siri Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP sepanjang penularan pandemik COVID-19 bermula Mac tahun lalu. Bahkan, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Hotel Malaysia MAH, Yap Lip Seng, keadaan akan bertambah tenat tahun ini selepas kerajaan kembali melaksanakan PKP semula bermula 13 Januari 2020. Selain itu, sektor penerbangan juga tidak terlepas daripada menjadi salah satu daripada sektor yang terjejas teruk akibat COVID-19. Ramai pekerja yang terpaksa diberhentikan oleh pihak syarikat penerbangan demi mengurangkan kos untuk memastikan syarikat tersebut dapat terus beroperasi walaupun dengan staf dan kaki tangan dalam jumlah yang kecil. Seperti perkongsian oleh seorang juruterbang yang dikenali sebagai Tuan Anwar Ajit apabila beliau terpaksa mengharungi nasib yang sama setelah tidak mendapat gaji daripada syarikat penerbangan yang kehilangan pendapatan kerana tidak boleh beroperasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Beliau yang sudah berpengalaman selama 10 tahun dalam bidang penerbangan dengan pendapatan yang selesa, kini terpaksa mencari nafkah menyara keluarga dengan menjadi seorang rider penghantar makanan. Dahulunya, sejam penerbangan beliau boleh memperolehi pendapatan mencecah RM600 sehari. Tapi dengan tugas sekarang, segalanya kini berbeza. Setelah berhempas pulas di bawah panas terik, gaji yang diperolehi sehari hanya sekitar RM50 sehingga RM70. Kapten Anwar ketika dihubungi berkata tugasnya sebagai juruterbang kini diletakkan di bawah ampit lift sehingga keadaan kembali pulih. Konklusinya, wabak COVID-19 telah memberikan implikasi yang besar terhadap sektor pelancongan dan penerbangan negara dari segi ekonomi. Kembali ke Seri Pentas. Selain daripada sektor pelancongan dan pengangkutan, sektor pekerja dan pengguna juga menerima implikasi yang besar kesan daripada kemunculan wabak COVID-19 di negara kita. Kebanyakan rakyat Malaysia telah terkena tempias COVID-19 ini. Pada awal wabak COVID-19 melanda, seluruh penduduk diwajibkan duduk di rumah atas dasar stay at home dan kedai-kedai dari pelbagai servis, contohnya kedai makan, kedai gunting rambut, pasar raya dan sebagainya diarahkan untuk tutup oleh kerajaan bagi mengurangkan penularan jangkitan COVID-19. Keadaan ini memberi impak besar kepada rakyat Malaysia, terutamanya kepada mereka yang bekerja. Hal ini kerana dengan adanya Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, kehidupan rakyat menjadi sukar kerana mereka tidak dapat keluar untuk mencari nafkah bagi menyara keluarga mereka serta menampung perbelanjaan harian mereka. Menurut berita harian, pada bulan Februari tahun 2020, Persekutuan Majikan Malaysia MEF telah menganggarkan seramai 100,000 pekerja bakal diberhentikan sekiranya penularan virus COVID-19 berlarutan sehingga penghujung tahun 2020. Akibat penangan dari wabak COVID-19 ini, banyak perusahaan seperti sektor pelancongan, sektor penghilangan, sektor perhotelan yang terpaksa membuang banyak pekerja bagi mengurangkan kos operasi untuk memastikan perusahaan mereka dapat diteruskan. Keadaan ini telah mengakibatkan orang ramai kehilangan pekerjaan dan dalam masa yang sama mereka juga hilang punca pendapatan untuk menyara keluarga mereka.
Dek kerana kesepitan wang, rakyat perlu berjimat cermat dalam pelbagai aspek seperti bil elektrik, bil air, barangan dapur serta pembiayaan pendidikan anak-anak. Hal ini turut meningkatkan kadar pengangguran di negara kita. Situasi ini telah mengakibatkan ekonomi negara merosot dengan begitu mendadak sekali. Jelaslah bahawa situasi ini telah memperlihatkan kita akan bahana COVID-19 yang telah melumpuhkan sektor pekerja dan pengguna di negara kita. Kembali ke seri pentas.